استغفر بالله لا إله إلا هو استغفر بالله لا إله إلا هو الحي القيوم استغفر بالله لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, pujian syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpah kurnia-Nya dan izin daripada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berkumpul serta berjemaah bersama-sama pada pagi ini di dalam solat fardu subuh. Alhamdulillah, setinggi-tinggi syukur kita panjat kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Taala beri pada kita pagi ini kelapangan dan juga peluang kita bersama-sama berhimpun di dalam satu pengajian ilmu. InsyaAllah pagi ini kita akan sambung lagi pengajian kita, iaitu pengajian berkitab di dalam kitab Risalatul Misbahil Munir karangan Syekh Abdul Aziz bin Ismail Al-Fatani rahimahullahu ta'ala. Pada kita akan sambung pada muka surat 30 Tanbihun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Shaykhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Tanbihun. Ini satu penjagaan. Jadi dia nak cerita balik kesimpulan. Sifat 20 tu dia masuk dalam kategori mana? Dia ada berapa banyak kategori? Sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah. Jadi 20 sifat daripada wujud sampailah kaum mutakalliman, dia ada kategori dia. Dan dia masuk dalam 4 kategori ni. Jadi dia nak urai sini, sifat tu ada 4 bahagi. Ini satu penjaga yang penting, mana kita kena tahu. Baik. Tanbihun. Ini satu penjagaan. Bermula segala sifat yang tersebut itu. Apa maksud sifat yang tersebut itu? Yang ini sifat 20. Apa maksud sifat yang tersebut itu? Sifat yang tersebut itu, yakni sifat 20 itu
terbahagi ia sifat itu kepada 4 bahagi. Jadi kata dia terbahagi pada 4 kategori. Ada 4 bahagian. Mana dia? Yang pertama sifat nafsiyah. Satu. Kita cuba langkah sikit. Yang kedua sifat salbiyah. Yang ketiga dalam muka surat 31 tu dia kata sifat ma'ani. Yang ketiga sifat ma'ani. Yang keempatnya sifat maknawiyah. Kita cuba langkah. Bukan kita nak skip cuma nampak dia punya kategori dulu. Jadi semuanya ada 4 bahagi. Baik, dia nak hurai satu-satu. Apa dia sifat nafsiyah? Apa dia sifat salbiyah? Apa dia sifat ma'ani? Apa dia sifat maknawiyah? Dia nak hurai satu persatu. Dia nak hurai secara detail. Apa dia sifat nafsiyah? Ni dia nak hurai. Nak bagi nampak. Baik, yang dikatakan yang pertama sifat nafsiyah, iaitu wujud. Jadi sifat nafsiyah tu dia ada satu saja, iaitu sifat wujud. Sifat wujud. Wujud tu masuk dalam kategori sifat nafsiyah. Sebab apa boleh nama sifat nafsiyah? Nama sifat nafsiyah tu apa? Macam nama orang Ustaz, nafsiyah. Dan sebab dinamakan sifat nafsiyah. Apa erti sifat nafsiyah? Dia nak uraikan pada kita. Artinya sifat yang bangsa zat. Apa maksud sifat yang apa maksudnya kata sifat yang bangsa zat? Maksud kata sifat yang bangsa zat, sifat itu bila sebut sifat itu dia terkena kepada zat. Kita sebut sifat wujud, kita kata apa? Wujud Allah Ta'ala. Maka bila sebut kata wujud Allah Ta'ala, hati kita menuju pada zat Allah. Itu maksud wujud Allah. Kita kata wujud Allah. Apa maksud wujud Allah? Ini wujud, bila kita sebut kata wujud Allah, mana kata sifat tu dinisbahkan, ditujukan pada zat, ditujukan kepada diri zat. Satu kata sifat yang bangsa zat ini sifat yang dinisbahkan kepada diri zat. Bila sebut kata wujud Allah, apa yang kita faham? Kita faham kata ada zat Allah. Itu dia. Tengok sekali lagi dia nak urai. Dia kata artinya sifat yang bangsa zat. Jadi dia datang di tengah-tengah takrif tu, dia panggil jumlah muqtaridah. Soalan kata dia kena cakap bini. Dan sebab dinamakan sifat nafsiyah itu kerana apabila disebabkan wujud, yakni ada. Adapun artinya sifat yang bangsa zat tu dia datang pada tengah-tengah. Tengah-tengah takrif, tengah-tengah definisi. Baik. Sebab apa dinamakan sifat nafsiyah? Dan sebab dinamakan sifat nafsiyah itu kerana apabila disebutkan wujud. Apabila disebutkan wujud, apa wujud? Yakni ada. Kita sebut kata ada wujud tu, maka selalulah menuju kepada zat. Bila sebut kata pada ada, hati kita menuju pada zat. Mana ada zat Allah. Contoh macam mana? Kita kata ada kereta di luar masjid. Hati kita menuju pada ada ke hati kita menuju pada kereta? Hati kita menuju pada kereta, bukan pada ada. Bila sebut ada botol, hati kita menuju pada ada ke hati kita menuju pada botol?
Hati kita menuju pada botol, bukan ada. Ada tu bukan benda, benda yang kita nampak. Cuma kita faham saja. Ni dia payah sikit dah ni. Kita bahas sifat wujud dulu. Kalau tengok perbahasan sifat wujud, dia nak bahas sifat wujud ni. Kalau kita bahas sifat wujud dulu, kalau mengikut pendapat kata ulama, dia kata wujud ni setengah pada perkara amrul i'tibari, pekerja yang kita faham dengan akal sahaja. Wujud tu bukanlah perkara yang kita nampak. Diri wujud tu bukan benda ada. Diri wujud tu bukan benda yang ada. Contoh, kita kata ada botol. Hak kita nampak ada ke hak kita nampak botol? Nampak botol, tapi ada tu kita faham sahaja. Ni dia kalau sifat nafsiah ni payah sikit. Bila sebut kita kata botol, kita kata sekarang ni aku ada botol. Hati kita menuju pada apa? Pada botol. Diri botol tu kita panggil sifat nafsiah. Kita panggil zat botol tu. Apa? Tubuh botol ni kita panggil kita panggil sifat nafsiah. Sebab tu dia kata maka selalulah menuju kepada zat. Tengok. Misalnya, contoh, tengok nak bagi contoh. Wujud Allah Ta'ala, maka selalulah menuju pengertian kepada zat Allah Ta'ala. Kita kata Allah Ta'ala tu wujud. Apa yang kita kata apa yang kita faham kata Allah Ta'ala tu wujud? Maksudnya kita faham kata ada zat Allah Ta'ala. Itu maksud dia. Bila sebut kata wujud Allah Ta'ala, mana? Wujud zat Allah Ta'ala. Sebab Allah tu nama bagi zat yang wajib ada. Allah tu nama. Sebab tu kalau orang mengaji bahasa Arab, Allah tu dipanggil ismi. Zat tu panggil musamma. Dipanggil istilah dia. Istilah dalam ilmu tauhid. Allah tu nama. Ataupun satu lagi kita panggil dipanggil Allah tu dipanggil mausuf. Zat tu dipanggil mausuf. Dipanggil zat tu panggil mausuf. Ataupun panggil musamma pun kita panggil. Tuan yang bernama Allah. Contoh kita nak pergi satu pejabat. Kita kata dengan kawan kita kata dengan sekretari itu, kata saya nak jumpa Encik Ahmad. Dia akan tunjuk kita pada tuan ke dia akan tunjuk pada kita nama? Dia nak bawa kita pada nama ke nak bawa pada kita jumpa tuan? Tuan yang bernama Ahmad. Sekali lagi kau kata saya nak jumpa Encik Ahmad. Boleh. Pergi kat depan tu, nampak kat bilik tu ada tulis Encik Ahmad, jumpa kat situ. Agak-agak orang marah ke tak? Marah lah, bukan aku nak jumpa Encik Ahmad ni. Aku nak jumpa tuan yang bernama Encik Ahmad. Nampak tak? Adapun nama tu dipanggil ismi, nama saja. Tuan yang bernama Encik Ahmad tu kita panggil musamma. Allah tu nama bagi zat yang wajib ada. Allah tu panggil ismi. Zat yang wajib ada itu dipanggil musamma. Ni dia bab sifat nafsiah ni, dia perbahasan yang rumit sikit lah. Baik. Tengok, misalnya dia cakap wujud Allah Ta'ala. Jadi kita dah bahas sebelum ni. Wujud tu bukanlah perkara ada, cuma kita faham. Kita kata wujud ni ada. Wujud tu bahasa Arab. Ada botol, ada buku. Saya ada buku. Oh, kalau orang tanya kita, saya ada buku. Hati kita menuju pada kata ada ke hati kita menuju pada buku? Menuju pada buku. Sebab buku tu dia ada, kita nampak. Ada tu kita faham saja.
Nampak tak? Sebab tu kata Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, dia kata al-wujud ainul mawjud. Wujud tu kena pada diri wujud dah, kena pada zat dah. Sebut kata ada buku, kena pada buku dah. Sebut kata ada buku, kena pada buku. Kata Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Kata Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, bila sebut kata ada buku, kena pada buku dah. Ada tu sama sekali dengan buku dah. Saya ada buku. Mana kata orang tu ada buku dah. Orang tu, mana kata kena pada buku dah. Tapi kata setengah lama tak. Ada buku. Ada tu lain, buku tu lain. Kok tu pula dah. Ini terbahas perinci sikit. Ada tu bukan perkara yang ada. Macam mana lah Ustaz? Saya kena urai. Buku tu lain. Sebab apa? Buku tu perkara yang wujudi, yang kita boleh nampak. Kata ulama. Ada tu bukan kita boleh nampak dengan panca indera yang 5. Cuma kita faham saja. Saya ada buku ni. Contoh saya kata, saya ada buku ni. Apa yang kita faham? Ada kat orang tu buku. Ada pada orang itu sebuah buku. Kita faham itu. Jadi ada tu kita nak bahas. Ada tu kata ulama, yang kita faham dengan pekerjaan akal saja. Diri dia kita tak nampak, cuma kita faham saja. Itu mengikut perkataan setengah ulama. Dia kata ada tu lain, wujud tu lah. Wujud tu lain, benda tu lain. Adapun kata Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, al-wujud al-mawjud. Wujud tu kena pada diri wujud dah. Wujud tu kena pada diri benda dah. Sebut kata ada buku, kena pada benda dah. Sebut sebut kata ada botol, kena pada botol lah. Sama je. Tapi kata setengah lama, ada botol, ada tu lain, botol tu lain. Ada tu bukan perkara yang kita boleh nampak, yang kita boleh tahu dengan panca indera yang 5. Botol tu kena pada sifat wujudi, kata setengah ulama. Tu dia bahas perbahasan. Tapi ala kuliah kaul muktamadnya, kaul yang kita pegang, mengikut pendapat jumhur ulama, dia kata ada tu lain, perkara diri tu lain. Contoh kita kata ada botol, ada tu perkara yang lain, botol tu perkara yang lain. Itu mengikut kaul yang muktamad. Adapun kata Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, itu kaul yang lemah. Dia kata al-wujud ainul mawjud. Wujud tu kerana diri benda. Tu mengikut pendapat Abu Hasan Al-Ash'ari, itu kaul yang lemah sedikit. Ni ala kuliah dia kena biasa dengar. Kita bahas dah pada bab yang pertama, sifat wujud. Nanti tengok balik sifat yang pertama. Dia nak buat kesimpulan dulu. Kesimpulan apa yang kita belajar pada awal. Sifat 20. Baik, tengok. Dia kata apa? Maka selalulah menuju kepada zat. Misalnya wujud Allah Ta'ala. Bila sebut kata wujud Allah Ta'ala, maka selalulah menuju pengertian kepada zat Allah Ta'ala. Apa selalulah menuju? Maksudnya hati kita menuju tetap kata kepada pengertian itu kepada zat Allah. Bila sebut kata wujud Allah, apa yang wujud Allah? Maksudnya bila sebut wujud Allah Ta'ala, pengertian dia kepada ada zat Allah. Itu maksudnya. Ada zat Allah. Itu dipanggil sifat nafsiyah. Baik, kita tengok yang kedua. Yang keduanya sifat salbiyah. Artinya sifat yang bangsa ternafi, bukan menafi. Ada setengah orang dia terjemah menafi, tak kena. Sifat yang bangsa ternafi, barang yang tidak layak dengan Allah Ta'ala. Salbiyah tu, kata setengah ulama, nama salbiyah ni nama dengan mana? Adamiyah. Asal salbi ni cabut, salbun.
Kalau bahasa Arab, salbiyah tu ambil perkataan salbun. Salbun tu ambil asalnya cabut. Bila cabut tu maknanya tidak ada lah. Kita kata cabut tu dengan mana? Tidak ada. Baik. Dia terjemah sifat yang ternafi. Sifat yang bangsa ternafi. Apa dia? Sifat tu dengan makna ternafi. Ternafi apa? Ternafi barang, ini ternafi perkara yang tidak layak dengan Allah. Itu panggil sifat salbiah. Apa dia sifat salbiah? Berapa bahagian? Iaitu ada 5. Mana yang 5? Sifat yang kemudian daripada wujud. Ini selepas daripada sifat wujud. Apa dia sifat apa tu? Sifat. Dan iaitu yang 5 sifat kemudian daripada wujud tu: kidam, baqa, mukhalafatu ta'ala lil hawadis, qiyamu binafsi, wahdaniyat. Selagi kita nak urai, nak bagi nampak macam mana dia panggil sifat salbiah. Dan sebab dinamakan 5 itu sifat salbiah. Sebab apa nama dia sifat salbiah? Kerana tiap-tiap satu itu maknanya menuju kepada ternafi. Makna dia tu menuju pada ternafi. Ternafi apa? Ternafi barang yang tidak layak daripada Allah Ta'ala. Contoh. Depan tu ada contoh tu. Contoh kita kata kidam. Apa terjemahan kidam? Kita kata sedia. Baik. Bila kita sebut sedia, apa yang kita faham daripada sedia? Apa yang dikatakan makna sedia? Apa dia? Ternafi permulaan. Hati kita bila sebut sedia, hati kita menuju pada tidak ada permulaan. Itu mengenai sifat salbiah. Bukan sedia tu sifat salbiah dah. Yang sifat salbiah tu ternafi permulaan. Contoh dalam dunia ni ada orang sebut banyak. Saya anak tunggal. Apa maksud anak tunggal? Ustaz, anak seorang. Memanglah anak seorang. Apa yang kita faham kata anak tunggal? Ternafi adik-beradik. Apa? Tidak ada adik-beradik. Betul tak? Itu anak tunggal. Orang ini mandul, Ustaz. Orang tanya, mandul. Apa mandul? Ternafi tidak beranak. Tidak beranak tu panggil sifat salbiah. Tidak beranak. Saya anak bongsu, Ustaz. Orang ni anak last. Dah, orang tak cakap begitu. Dia faham apa anak bongsu? Tidak ada adik. Tidak tu panggil ternafi. Boleh dapat adik lagi dah? Bila sebut bongsu, tak boleh dah. Bila sebut anak tunggal, boleh ada adik-adik lagi dah? Tak ada dah. Ternafi. Itu yang kita faham. Saya anak sulung, Ustaz. Apa kita faham? Ternafi abang, ternafi kakak apa? Tidak ada kakak, tidak ada abang. Boleh jadi dah ada abang lagi tak? Tak ada dah sebab sebut sulung. Sebab kita cakap sifat yang ternafi. Salbiah. Begitu juga kita sebut kidam. Apa kidam? Sedia. Apa maksud sedia? Tidak ada permulaan. Dia tidak ada mula. Bakok apa? Kekal. Apa maksud kekal? Tak masuk lagi sifat salbiah tu. Kekal tu maksud maknanya apa? Tidak ada pengakhiran. Tidak ada penghujung. Itu dipanggil salbiah. Itu dipanggil salbiah. Ni dia nak bagi kefahaman kita sebenarnya. Dekat sekolah rendah kita tak belajar hak ni. Ni pengajian ni kita nak bagi fardu ain. Kita nak faham apa salbiah, apa nafsiah. Dulu mengapa sajalah kita, tapi tak tahu apa diri sifat nafsiah, kita tak tahu. Diri sifat salbiah kita tak tahu. Padahal untuk makhluk ni kita nampak dah. Bila nampak, kita nampak kata sifat makhluk ni, insya-Allah kita kenal Tuhan. Dia bagi nampak tu. Itu dia panggil sifat salbiah.
Atau dikatakan tiap-tiap satu itu maknanya tidak. Ialah tidak. Tidak ada permulaan. Boleh juga ternafi permulaan, boleh juga sebut. Atau bukan suatu yang tidak layak dengan Allah Ta'ala. Apa dia bukan suatu yang tidak layak dengan Allah Ta'ala? Kita kata apa? Contoh permulaan tu tidak layak, betul tak? Lepas tu kita apa? Tidak ada permulaan. Bukan ada permulaan bagi Allah. Tidak itulah. Seperti kidam. Apa kidam? Artinya sedia. Itu sedia. Tapi makna dia, maka makna sedia itu ialah tidak ada permulaan. Itu makna dia. Bukan terjemah. Terjemah sedia. Makna tu lain. Saya dah urai sebelum ni. Erti tu lain, makna tu lain. Kalau kita sebut la ilaha illallah, apa pengertian la ilaha illallah? Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah Ta'ala. Itu erti. Apa makna la ilaha illallah? Apa yang kita faham daripada lafaz la ilaha illallah? Itu makna, iaitu Allah Ta'ala tu satu. Itu makna. Kalau sebut erti apa? Kidam apa erti kidam? Sedia. Makna kidam, Allah Ta'ala tu tidak ada permulaan. Kita faham, kita faham kepada ternafi. Kita faham balik tidak. Bila sebut sedia, tidak ada permulaan. Sebut kata orang ni berdiri. Apa berdiri? Dia tidak duduk. Senang je. Orang ni kenyang, Ustaz. Oh, kenyang. Apa kenyang? Dia tidak lapar. Tu je sifat salbiah. Bukan dia payah. Nampak tak? Kita faham kenyang sebab apa kenyang? Dia tak lapar. Tak lapar tu kita panggil salbiah. Tidak lapar. Bukan payah sangat pun. Cuma tak pernah dengar. Dia kalau dengar sedar, mudah. Itu dia Maka makna sedia itu ialah tidak ada permulaan atau bukan baru. Mana tu? Mana Allah Ta'ala tu bukan baru. Itu maksud kata makna sedia. Allah Ta'ala tu tidak ada permulaan, tak? Ya, kita faham. Allah Ta'ala tu bukan baru. Ya, kita faham. Sama? Itu makna dia. Bukan tu, tidak tu, ternafi tu kita panggil sifat salbiah. Kita panggil sifat salbiah. Habis itu. Dan baqa artinya kekal. Dia bagi contoh lagi. Maka makna kekal itu, apa makna kekal? Tidak ada penghujung. Tidak ada akhir. Tidak ada kesudahan. Itu yang kita faham makna salbiah. Atau dikatakan tidak binasa pun dia juga. Allah Ta'ala tu baqa kekal. Apa maksud baqa? Kekal. Allah Ta'ala tu tidak binasa. Kena juga. Sama juga. Demikianlah yang tiga kemudian daripada itu. Apa dia? Sifat mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Apa arti mukhalafah? Bersalahan Allah Ta'ala akan segala yang baru. Apa makna dia? Apa makna dia? Allah Ta'ala itu tidak sama dengan makhluk. Tidak tu kena ada. Dia tak sebut dah, tapi dia suruh kita kiaskan. Kena faham. Allah Ta'ala tu tidak sama dengan makhluk. Qiyamu ta'ala binafsih. Apa artinya? Berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Apa maksud berdiri dengan Allah Ta'ala dengan sendiri? Allah Ta'ala tidak berkehendak, tidak berhajat. Bukan kata Allah Ta'ala berdiri sendiri, mula-mula dia duduk, lepas tu dia berdiri. Bukan gitu. Yang faham gitu. Saya kata Allah Ta'ala berdiri sendiri.
Makna kata tak ada orang angkat dia bangun sendiri macam tu. Mula-mula dia duduk, lepas tu dia berdiri. Macam tu lah. Bukan begitu. Kalau erti dia ada Allah Ta'ala dengan sendiri, maksudnya apa? Dia tidak berhajat, dia tidak berkehendak kepada yang menjadikan dia. Lain lagi pula sifat wahdaniyat. Terjemahannya Esa satu. Apa maksud satu? Tidak berbilang. Tu makna dia. Keesaan tu dengan mana? Tidak berbilang. Itu panggil sifat salbiyah. Atau panggil sifat adamiyah pun dia juga. Nama dia ada dua. Adamiyah pun boleh, sifat salbiyah pun boleh. Adamiyah pun boleh juga nama dia. Habis itu, walhasil, sifat salbiyah itu, ni apa dia nak bagi nampak. Walhasil, dan hasilnya sifat salbiyah itu ialah tiap-tiap sifat yang tak boleh mengerti akan dia, yang kita tak boleh faham akan dia tu, dengan ternafi. Mestilah dengan ternafi. Nak faham kata sedia tu, mesti kita faham balik ternafi. Apa dia? Tidak ada permulaan. Nak faham kata baqa', kekal tu, mestilah kita faham dengan tidak ada kesudahan, tidak ada akhir. Nak faham kata sifat wahdaniyat, kita faham balik ternafi. Apa dia? Tidak berbilang. Nak mengerti sifat salbiyah tu, mesti kita faham balik tidak. Tidak apa? Tidak ada permulaan, tidak ada kesudahan, tidak serupa dengan makhluk, tidak berkehendak pada yang lain. Itu maksud dia. Atau bukan suatu perkara yang tidak layak dengan Allah Ta'ala. Ataupun kita faham kata bukan suatu tu yang tidak layak dengan Allah Ta'ala. Contoh kita kata binasa. Kita kata Allah Ta'ala tu tidak binasa. Binasa tu perkara yang tak layak bagi Allah. Kemudian kita sebut tidak binasa. Itulah sifat salbiyah. Semuanya itu dinamakan dengan sifat salbiyah. Jadi keseluruhan daripada kidam sampai wahdaniyat, 5 sifat tu kita panggil sifat salbiyah. Habis itu, yang ketiganya sifat ma'ani. Dia dah tak boleh pergi dah. Sekejap lagi kan makin pening pula. Lagi ma'ani ni sifat wujudi pula, kena hurai kat tu pula. Dia bukan nak kata sifat ma'ani, kudra, iradat, bukan nak ngapal gitu. Nak faham apa ma'ani tu. Nanti kita bahas minggu depan. Hari ni kita bahas 2 sifat dulu. Sifat nafsiyah dengan sifat salbiyah. Bagi faham tu dulu, tak apa dah. Slow-slow. Dia kitab long distance, masa dia dah. Jadi kita sambung lagi minggu depan. Yang baik itu datang dari Allah SWT. Dan lemah itu datang dari saya sendiri. Aku luqani azza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا حلالا طيبا مباركا فيه وعملا مقبولا وسعادة الدارين آمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.